Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Dekat luar tu hujan kan? Kat rumah cikgu hujan. Jadi kamu kena kalau nak dengar jelas pakai ni earphone. Pakai earphone kalau nak jelas. Baru ada 14. Baru ada 14 orang. Okey, sementara kita tunggu 1 minit lagi macam tu. Kamu type nama ruang chat. Type nama di ruang chat. Okey, ramai lagi yang baru masuk. Bersedia ya muka surat berapa? Patutnya 47 lah. 47, 48, 49, 50. Itulah maraton yang kita cuba nak siapkan. 47, 48, 49, 50. Sementara tunggu kawan lain tengok jalan ke. Buat ke tak buat korang? Buat. Bersedia dengan biasalah kalau setiap soalan cikgu akan tanya ayat matematik. Okey, semua dah sedia? Dah. Cikgu nampak sini Firas. Firas boleh kita ni baca doa? Firas ketuai bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, kejap cikgu share soalan. Okey, kita pergi soalan muka surat 47 nombor 1. Jadual di bawah menunjukkan jisim dan harga buah anggur jenama P dan jenama Q. Ni P, jisimnya, harganya. Q,
Jisim harganya. Okey. Soalan A. Hitung harga bagi 800 G anggur jenama P. Apa ayat matematik ya kelas? RM2.50 tak dengan 8. Berapa? Ulang balik. RM2.50 tak dengan 8. Yang lain dapat tak? Dapat. Dapat. Itu jawab. Itu soalan ayat matematik Ayat matematik. Terus tanda. RM2.50 darab 8. Sepatutnya di sebelah kanan ni macam biasa awak punya jalan kerja dan jawapan akhir awak dapat berapa? Berapa kelas? RM20. Betul. RM20. RM20. Di sini awak kena tunjukkanlah RM2.50. RM2.50. Bentuk lazim dia darab dengan 8. Yang ni cikgu nak kena tunjuk ke? Tak payah? Tak payah. Okey. Seterusnya. Dapat tak nombor soalan A? Boleh pergi soalan B? Boleh. Okey, soalan B. Puan Aziza membeli anggur jenama P dengan harga RM150 dan anggur jenama Q dengan harga RM93. Hitung jumlah jisim buah anggur yang dibeli oleh Puan Aziza. So, kita kena kira satu persatu lah. Sebab ada terdapat 2 jenis buah kat sini. Pertama, kita kira untuk anggur dulu. Okey. So, ayat matematik awak mestilah anggur. Nak cari anggur. Macam mana awak cari berapa gram harga untuk RM150? Apa ayat matematik awak bunyinya? Kelas? Buat ke tak buat ni? Buat. Anggur tadi yang kita tahu dia adalah 100 gram. 100 gram harga RM2.50. Ini yang ditetapkan oleh pekedai tu. Sekarang ni Puan Aziza beli RM150. Okey. Dia beli harga untuk anggur tu semua RM150. Macam mana kita nak dapatkan berapa berat yang mewakili RM150 tu? Nampak tak? Ini pasangan. Pasangan yang lengkap. Ada satu lagi pasangan kat bawah. Satu ada, satu tak ada. Kita boleh gunakan apa? Apa namanya? Rumus nisbah. Yes, kita boleh menggunakan rumus nisbah. Letakkan tajuk tadi tu anggur. Kan? Tadi tajuknya anggur. Okey, apa rumus nisbahnya ni? Rumus nisbah mesti bentuk macam ni. A per B darab C. Siapa A, siapa B, siapa C. Tak ingat yang penting di sini, DB dengan DC ni mestilah pasangan yang sama. Iaitu inilah yang lengkap. Pasangan yang lengkap ni kita akan isi dia B dan C.
Jadi macam mana? Siapa B, siapa C? RM150 per RM2.50 darab 100 G. Yes. Itulah dia punya ayat matematik. Patut dah berapa bulan belajar kan kita dah guna rumus ni sebarang. Kita nak cepat je. Jadi RM2.50 per dengan RM150 darab dengan 100 G. Pasangan B dengan pasangan C mestilah daripada kumpulan nisbah yang lengkap. Manakala 150 ni kita letakkan pada penyebut. Macam salah je ni. Kat mana salahnya ni? RM2.50 bawah. Terbalik Tadi cikgu dah terangkan pasangan yang lengkap mestilah mewakili B dan C. Potong. Jadi terbalik sebenarnya. RM2.50 kat bawah. Kat atas 150. Okey, ni pasangan yang lengkap. RM2.50 dengan 100 G ni pasangan yang lengkap pasangan nisbah yang lengkap mewakili B dan C, dan kita letak RM150 kat sini. Kenapa kita tak letak RM2.50 di sebelah sini? Sebab pengangka dengan penyebut mestilah dalam kumpulan unit yang sama. Kalau yang kita pasangan yang kita tak ketahui ni, ni kita tak tahu, satu je yang lengkap, satu tak lengkap. Yang tak lengkap ni dalam RM. Jadi RM kena duduk dekat bahagian pecahan. Faham tak? Faham. Okey, settle lah tu. Sekarang masalahnya macam mana pula ni? Macam mana nak selesaikan? Macam mana kita nak potong ni? Nak matikan A per B darab C. Kalau kita tengok kat sini ni, boleh tak terpotong sifar ni dengan sifar ni? Tak. Tak boleh sebab dia bukan dalam nilai tempat yang sama. Yang ni, sifar yang ni nilai tempatnya apa? Tak. Yang ini pula sifar ini nilai tempat apa? Sin. Sin. Nilai tempat sin iaitu apa nilai tempatnya? Sin mana nilai tempatnya, nampak? Titik perpuluhan. Ni apa? Ini apa? Berapa ni? Apa nilai tempatnya ni? Dah lupa dah. Ini per 10, ini per 100 sebab ini titik perpuluhan kan? Kan kita dah belajar nilai-nilai tempat dalam perpuluhan. Per 10, yang ni per 100. Jadi kat sini dekat sini per 100. Cannot, tak boleh potong sebab tak sama nilai tempatnya. Jadi macam mana caranya kita kena hilangkan titik perpuluhan di sini dulu. Cara nak hilangkan titik perpuluhan di sini macam mana? Titik perpuluhan ni kita kena gerakkan sampai ke hujung. Supaya sifar sini menjadi sifar di sini nilai tempatnya menjadi sa. Kita kena gerakkan 2 kali ke kanan. So gerak. Sekali, 2 kali. Kat sini titik perpuluhan. Dan syaratnya, kalau penyebut bergerak, pengangka kena ikut tak? Ikut. So kalau diikut, dekat sini akan bertambah 2 kali sifar. Betul tak? Betul. Okey. Sekarang bermaksud di bawah ni, nilai dia dah jadi apa? Dia bukan lagi RM2.50. Dia jadi apa? RM250. Ya, sekarang dia dah jadi RM250. Bermakna kita punya proses pemotongan ni melibatkan RM15,000 per dengan RM250 darab 100 G. Okey, sekarang baru boleh potong. Okey, nak potong mana dulu?
Come on guys. A dengan B. A dengan B nak potong apa? Sifar. Yes, potong sifar. Allah, tebal sangat. Potong sifar. Jadi dekat atas ni dah tinggal 1,500. Yang bawah tinggal 25. Ni kekal. Okay, lepas tu next. Nak buat apa? Nak potong pasangan apa? Korang dah seminggu kan cuti mentang-mentang lah kan. Cuti dah seminggu tak ingat dah. Ha. Tak ingat dah. Nak potong mana ni? 25 dengan 150. 1,500 bukan 150. 1,500. Alright, betul. Pakai CV apa? 25. Yes, betul. Kita terus je potong pakai CV 25. Potong 25 tinggal berapa kelas? 1. Tinggal 1. Kemudian Kemudian kita tengok CV 25 lah. 25 apa? 25, 50, 75. Geram ni aku. 100. Jadi kita boleh potong terus kat 150. Lepas tu apa ni? 125. Yes. Lepas tu? 150. Yes. Jadi potong aja terus 150. Saya tak mencari 1,500 ya dalam CV 25. Saya hanya mencari 150. Jadi kita hanya potong setakat 15 sifar. Ada satu lagi sifar kat sini, duk diam-diam dulu. Faham? Okey, tempat ke berapa? Tempat ke berapa? 6. 6. Geram ni aku. 6. Yes, 6. Okey, lepas tu? Potong sifar ni atas. Sifar ni atas. Betul ni, yang tak diusik lagi ni, barulah kita potong dan juga salin di atas. Bermakna, pasangan A dengan B, lepas kita potong, dia dah jadi 60/1 darab 100. Okey, 60/1 darab 100. Betul tak? Betul. Okey, jadi berapa ni sebenarnya? Selesaikan terus. 60 darab 100 je lah. Sebab penyebut sini dah tinggal 1. Tak payah tengok dah. 60 darab 100. Congak. Jadi? 6,000. 6,000. 6,000. Soalannya nak diletak RM ke nak diletak G? Which one? G. Sebab kita sedang mencari apa? Betul G Sebab kita sedang mencari apa? G-SIM. Ya, kita sedang mencari G-SIM. Jadi, janganlah korang pergi letak pula RM. Okay, so kita dapat 6,000 G ataupun kita boleh tukar kepada unit kg bersamaan dengan 6 kg. Faham kelas? Faham. Salin tak? Salin. Kita nak pergi cepat tak boleh tunggu-tunggu. Kalau korang tak sempat salin, nanti dah habis kelas, kau buka lah balik YouTube ni, video YouTube tu, kau tengok ulang-ulang kali pun tak apa. Salin lah, ambil masa kat situ. Boleh? Boleh. Okey. Belum siap lagi sebab kita baru mencari anggur. So tadi anggur kita dah selesaikan kan? Jalan kerjanya kat sini ni. Okey. Ni jalan kerjanya, dah baru anggur. Okey. Sekarang satu lagi buah, iaitu buah apa? Anggur juga, iaitu anggur Q. Yang ni maknanya yang ni tajuk ini jangan letak anggur. Tak payah letak anggur, letak apa? P. P saja. Okey, pandai. Kemudian kita pergi Q. Okey, Q, ayat matematik. Sama juga, kita menggunakan rumus nisbah. Siapa pengangka, siapa penyebut dan siapa pula nombor bulat.
Q tadi dia tengok Q. Kita tengok Q dia punya pasangan untuk Q 1 kg RM18.60. Puan Azizah membeli RM93 anggur Q. Okey, RM93, 1 kg RM18.60. Macam nak susun? RM 93 ke atas. Okey. RM 18 dan dengan RM1,000. Darab dengan yes, 1 kg. Betul. Bagus. Macam itulah. Okey. Yang ini dia punya ayat matematik. So kita nak potong. Nanti korang potong Macam nak potong ni? Sama juga macam masalah di atas tadi. Kita menggerakkan titik. Perpuluhan di sini untuk kita hilangkan titik. Macam mana? Gerak berapa kali ni untuk RM18.60 ni? 2. Okey, betul. Kita gerak pump 1, 2 anak panah. Boleh dengar tak suara cikgu? boleh. RM18.60. Kita gerak 2 kali. Kemudian Yang atas pun kena gerak. Atas pun kena buat. Kena gerak. yang atas maknanya akan bertambah berapa sifar di selepas 3 ni? 2 sifar. Betul. 1, 2. Okey. Kemudian barulah kita mula memotong. Okey. So kalau keliru, awak boleh letakkan di bawah lah, gantikan. Awak boleh tulis yang ni ayat matematik ni, awak boleh tuliskan ayat matematik yang baru di sebelah bawahnya. Baru awak boleh mula potong pun boleh juga. RM 186 sifar. Dah tak ada dah RM18.60. Dia jadi ni. A per B darab C. Okey, potong. Nak potong apa dulu? Sifar, betul. Potong sifar. Potong. Kemudian di sini tinggal 930. Di sini 186. Macam nak selesaikan ni? Sifar 186. Betul. Kita terus je pakai sifar 186. Maknanya kita potong ini, tinggalkan tempat dia tempat pertama. Tempat pertama. Sebab kita pakai sifar 186. Lagipun memanglah masa memotong A per B darab C, kita punya target memang nak penyebut jadi 1. Jadi tak payah pening-pening nak potong sikit. Terus saja potong sap. Tinggalkan 1, terus pilih sifar 186. Sekarang, masalahnya di sini. Bila kita potong ni, ada ke 930 dalam sifar 186? Macam mana cara cepat untuk kita dapat? 186. Cara dia macam ni Awak salin dulu 186. Kita akan buat darab lah kan. Supaya dia menjadi 930. Dan di sini kita agakkan. 6 darab berapa jadi sifar? Agak-agak. 5. 5. Okey, kalau kata 5, kita try dulu. Kita try dulu 5 masuk sini. Okey. Dan kita semak 6 darab 5 berapa? 30. 6 darab 5, 30. Betul dah tu. 3 sifar. Cantik dah. 8 darab 5 tambah 3 berapa? 8 darab 5? 40. 40 tambah 43. 3 kat bawah. Cantik dah. 43. 1 darab 5 tambah 4, 9. Jadi dia adalah tempat ke-5. Jadi potong saja, letakkan tempat ke-5. Potong 930.
dan letakkan tempat dia, tempat kelima. Okey. Jadi, pengangka dah tinggal berapa kelas? Satu. Ha, pengangka. Orang kata pengangka ni. Pengangka ke atas? 5. 5. Penyebut dah tinggal? Satu. Ayat ni tak berubah lah. Jadi apa jawapan kita kelas? 5 kg. 5 kg. Ya, 5 kg. Yang ni tak payah tukar unit sebab dah memang dalam unit kg. Salin je balik ke bawah. Jadi, apa soalan nak ni? Jumlah jisim. Kemudian, ayat matematik seterusnya, awak tinggal letakkan aja jumlah jisim. Kat bawah, jumlah jisim sama dengan berapa? 6 tambah 5. 6 tambah 5. Boleh masukkan unit macam ni. Sama dengan 11 kg. Okey. So, ini jalan kerja untuk soalan B. Ni semua ni. Semua ni pada atas ke bawah ni adalah jalan kerja untuk soalan 1B. Okey. Kita terus muka surat Okey. 48. Sorry. Belum lagi. Soalan 2 Soalan 2. Jumlah gaji bulanan sepasang suami isteri, Nakib dan Hasna ialah 6,300. Mereka menyimpan 12% daripada jumlah gaji mereka setiap bulan. Hitung jumlah simpanan bagi 3 bulan. Ayat matematik. RM12/100 dengan RM6,300. Betul, 12%. Sebab soalan tanya apa? Soalan tanya hitung jumlah simpanan bagi 3 bulan. Simpan. Dia bukan tanya berapa gaji, dia kata simpanan. Dan dalam soalan ni telah diterangkan yang mana simpanan mereka hanya 12%. Jadi, sebab itu 12% yang kita ambil. Soalan tanya itu yang kita ambil, 12%. Okey, 12% darab dengan 6,300. betul. Okey. Lengkap ke ayat matematik ni untuk menjawab soalan hitung jumlah simpanan bagi 3 bulan? Letak kurungan. Yes, betul. Tak Letakkan kurungan. kurungan. Kemudian, Darab 3. Bagi 12. Bagi 12 darab 3. perlu ke bagi 12? Tak. Ulang balik 12% darab RM6,300 adalah 4 ni. Dia menyimpan 12% daripada jumlah gaji mereka setiap bulan. Bukan melibatkan tahun Jadi pengiraan ini adalah untuk sebulan. Soalan pula minta 3 bulan. Bermakna kita hanya cuma gandakan 3 kali saja. Jadi, macam mana nak teruskan ni? Darab 3. Ya, darab 3. So, korang selesaikan. Cara nak selesaikan, cara nak potong. Jangan conteng dekat ayat matematik Korang kena garis, buat di sebelah kanan. Tapi cikgu nak jimat masa, cikgu terus potong kat sini. Boleh? Boleh. Okey, potong. Kita boleh potong sifar-sifar. Ada 2 sifar-sifar di nilai tempat yang sama. So, kita potong terus. Mula-mula dekat sah, lepas tu dekat puluh. Settle dah. 1. Tinggal penyebut 1. 12 darab 63. Berapa kelas? 12 darab 63. 756. Ya, 756. Awak akan dapat RM756. Barulah sambung kerja awak kena darab dengan 3. So, jawapan dia, awak kena tunjukkan bentuk lazim lah. Tolong tunjuk bentuk lazim ni
nak selesaikan ni. So jawapan dapat berapa? RM2,268. Betul. RM2,268. Ni jawapan untuk soalan nombor 2. Next, boleh? Boleh. Soalan 48. Kesurat 48. Kalau cikgu laju ke apa ke awak cakap Raja di bawah menunjukkan risalah yang diterima oleh Puan Hani. Ni lah ada 4 barang. Lepas tu ada pula ni pemberitahuan. Apa dia kata? Rebate RM10 bagi setiap pembelian RM200. Rebate tu potongan Faham tak rebate? Faham. Okey. Puan Hani membeli 3 barang dengan harga yang paling rendah. Paling rendah. So kita kena choose yang paling rendah lah. 3 barang yang paling rendah. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar? Okey, apakah 3 barang tu? Yang paling rendah ialah Baju. baju 98, okey. Lagi Botol. perfume, okey. Jam tangan. Dan jam tangan. Jadi ketiga-tiga barang ini awak jumlahkan. Buat operasi tambah lah. Okey. Tutup mikrofon. 137 tambah RM125, 50 sen. Satu lagi barang tambah 98. Okey, jumlahnya berapa? RM360.50. RM360.50. Soalan A senang. Saya terus B. Boleh habis ke belum ni? Belum habis lagi. Sebab apa? Tolak RM10. RM10. Okey, kita tolak berapa? RM10. Tolak RM10. Sebab rebate RM10 ni. Rebate diberi RM10 untuk setiap RM200. Okey, yang ni cuma cukup untuk 200 je. Kalau dia dapat, kalau jumlahnya 400 lebih, dia dapat RM20 kan. Cuma tajuk ayat matematik ni awak kena letak kat sini lain. Untuk yang ini, jumlah sebelum rebate. Tu tajuk ayat matematik yang pertama. Dan yang bawah ni, jumlah selepas rebate. Letakkan. Jadi jawapan akhir RM350.50. Letakkan tajuk jumlah sebelum rebate. Ini untuk tajuk pertama. Ini untuk tajuk ayat matematik pertama. Satu lagi. Jumlah selepas rebate. Okey, yang ni pula tajuk ayat matematik yang kedua. Dah? Dah. Okey. B, apakah instrumen pembayaran yang boleh digunakan oleh Puan Hani?
Dia kalau barang yang berharga RM350 kita boleh gunakan cara apa untuk bayar? Debit. Betul, kad debit. Lagi? Tunai. Tunai. Atau kad kredit. Kad kredit pun boleh. Tunai. Ataupun tunai. Okay. So salah satu, letak satu saja. Sebab soalan tanya apakah instrumen. Dia tak kata apakah instrumen pembayaran. Maknanya dia tanya, dia suruh letak satu je jawapan. So pilihlah salah satu. Dah? Dah. Dah. Nadia memerlukan RM509.40 untuk membeli keempat-empat item dalam risalah itu. Adakah pernyataan itu benar? Buktikan. Sama juga tajuk kita kena mulakan dengan harga sebelum rebate dan juga harga selepas rebate. Letakkan dulu tajuk. Harga sebelum rebate. Betulkah ayat matematik awak? Okay, kita ada dua, harga sebelum rebate dan juga harga selepas rebate. Okay, harga sebelum rebate. Kita nak kira keempat-empat item. Tapi pada soalan yang mula-mula ni tadi, kita dah mengira 3 item dah. Jumlahnya ini. Jadi, kita mulakan ayat matematik kita dengan jumlah ini. RM360.50 tambah lagi satu barang. Betul tak? RM360.50 tambah satu lagi barang. Apa barangnya? Beg. Kan? Berapa harga beg tu? RM168.90. Okey. Jumlahkan dapat berapa? RM529.40. Betul. RM529.40. Tapi dia tak perlu bayar yang ini sebab belum ditolak rebate lagi. Jadi pengiraan seterusnya ni kita buat ditolak rebate. Okey, sama dengan kat sini dah ada sama dengan. Tak apa, cikgu letak lagi sekali. So dia layak mendapat rebate sebanyak berapa? RM20. Betul, tolakkan RM20. Jadi dapat berapa? RM509.40. Bermakna pernyataan itu sama tak dengan macam yang kita dah kira? Sama. Sama. Jadi kena letak, tambahkan awak punya pendapat. Letakkan pendapat awak. Pernyataan. Pernyataan itu, ringkas saja benar. Dah, siap. Okay. Next. Boleh pergi next? Boleh. Alright. Ke surat 49, nombor 4. Raja di bawah menunjukkan harga jual sebuah kamera. RM520 orang tu nak jual. Soalan A, hitung jumlah harga 4 buah kamera yang sama. Allah, senang je. RM520 darab 4. Jawapan? Jawapan? RM2,080. Betul, RM2,080. Senang A. Okay, B. Masih lagi ada melibatkan rebate. Rebate RM5 diberikan untuk setiap pembelian 100 ke atas. Okay. RM5 diberi untuk 100 ke atas. Berapakah jumlah rebate yang diperoleh dengan pembelian 4 buah kamera itu? Dia tanya jumlah rebate Dia tak tanya berapa yang perlu dia bayar selepas rebate. Hanya jumlah rebate. Jadi
Macam mana? RM5.4. Kita mulakan dengan kita boleh menyusun dalam bentuk pasangan nisbah. Kita boleh ubah setiap pasangan nisbah tu kita naikkan nilai wangnya. Maksud cikgu tu macam ni. Okey. RM5. 100 kalau dia buat pembelian RM100, dia layak mendapat rebate sebanyak RM5. So kita naikkan jumlah rebate ni sehingga kita capai maksimum menghampiri RM2,080. Awak boleh naikkan dulu kepada RM1,000. Kalau dia buat pembelian RM1,000 bermakna dia layak berapa? RM10. Kalau RM1,000 maknanya kat sini dia akan berganda berapa? Macam mana 100 boleh berubah jadi 1,000? Darab berapa? Dari sini ke sini dia akan darab 10. Jadi ini juga yang berlaku di sini. Dia akan ikut pasangan ataupun nilai nisbah mesti sama, kiri dan kanan berubah. Kalau darab 10 di kiri, di kanan pun kena darab 10. Jadi berapa ni? 50. 50. Macam itulah. So kita boleh tunjukkan jalan kerja dalam bentuk perubahan setiap pasangan nisbah. Ni pasangan pertama kan. Lepas tu kita ubah pasangan ni. Kita besarkan lagi dengan darab 10, darab 10. Dia menjadi besar lagi kan. Kemudian kita dapat pasangan yang baru iaitu 1,000 mendapat RM50. Kemudian kita boleh ubah lagi pasangan ini seterusnya. Kita ubah jadi berapa? Kita nak menghampiri 2,000. Kita letakkan 2,000. Okey, 2,000 akan dapat berapa ringgit? Perubahan dia 1,000 darab berapa jadi 2,000. 1,000 nak darab berapa boleh jadi 2,000? Darab 2. 2. Yang di sebelah kanan pun kena ikut juga. Darab 2. Baru kita dapat nilai dia yang ketara. Jadi dapat berapa ni? RM100. RM100. Okey. Jadi berapakah jumlah rebate yang diperoleh dengan pembelian 4 buah kamera itu? RM200. Ya, awak kena letakkan. Dah, cikgu letak. Berapa ringgit? RM100 ke RM200? RM100. Rebate-nya yang dia dapat ialah RM100. Awak kena letakkan pula jawapan akhir RM100. Okey? Faham tak? Faham. Kita pergi nombor 5. Raja di bawah menunjukkan harga tiket masuk ke Taman Tema Air. Ni, besarkan lagi. Harga tiket individu. Dewasa RM25, kanak-kanak iaitu yang bawah 12 tahun, setiap seorang kena bayar RM12. Itu untuk package tiket individu. Kalau kita guna package keluarga, dia ada set dia. 2 dewasa, 2 kanak-kanak, terus je RM70. Itu maksud jadual tu. Kemudian, Encik Syam dan isterinya membawa 3 orang anak mereka yang belajar di sekolah rendah ke Taman Tema Air. Encik Syam dan isteri dia ni maksudnya dah mewakili berapa dewasa ni? Encik Syam dan juga isteri. 2. Dah 2. Kemudian dia bawa pula anak 3 orang. Belajar di sekolah rendah. Bermakna dia kena bayar untuk harga kanak-kanak. Yang 3 orang ni adalah kanak-kanak. Okey. Soalan, berapakah jumlah harga tiket individu untuk Encik Syam sekeluarga? Awak kena kira untuk pilihan kalau pilih tiket individu dulu. Sebab soalan suruh pilih tiket individu untuk Encik Syam sekeluarga.
Tadi dewasa 2, kanak-kanak 3. Masukkan dalam ayat matematik. Dewasa 2, dewasa berapa ringgit? RM25. Darab 2, kita akan jumlahkan dengan kanak-kanak. Jadi kita kena letak kurungan. Kita akan tambahkan dengan jumlah kanak-kanak pula. Yang kanak-kanak berharga RM12, ada 3 orang. Ini sepatutnya ayat matematik awak yang lengkap. Okey. Jumlahkan dapat berapa semuanya kelas? RM86. Betul. Mesti dapat RM86. RM86. Betul. So kita pergi pada soalan B. Berapakah wang yang dapat dijimatkan jika Encik Syah membeli pakej keluarga? Kalau beli pakej keluarga di dalam pakej tu hanya ada bilangan untuk 4 orang je, iaitu 2 dewasa, 2 kanak-kanak mewakili RM70. Jadi kita punya ayat matematik 2 dewasa, 2 kanak-kanak iaitu RM70. Lengkap ke harga ini untuk seluruh ahli keluarga Encik Syam? Tak. Kurang lagi dewasa ke kurang pada kanak-kanak? Kanak-kanak. Ya. Ada berapa orang lagi yang kurang untuk kanak-kanak? Seorang. Jadi yang seorang tu kena bayar pakej biasa iaitu pakej individu. Jadi tambah dengan berapa ringgit? RM12. Betul, tambahkan dengan RM12. Jadi jumlahnya ialah 82. Dan letakkan tajuk Tajuk dia ni jumlah yang perlu dibayar. Perlu dibayar. Allah. Okey, ini tajuk. Untuk ayat matematik ni ialah perlu dibayar. Maknanya yang perlu dibayar ialah RM82. Sebab tak lengkap lagi, soalan tanya berapakah wang yang dapat dijimatkan. Jadi, kita kena letak satu lagi tajuk. Tajuknya jimat. Okey, yang dapat dijimatkan berapa? Macam mana kita nak letak? Apa dia? Kelas? Tolak, betul. Apa tolak apa tu? Sebab dia tanya berapakah yang dapat dijimatkan jika membeli pakej keluarga. Maknanya dia suruh bandingkan antara pakej keluarga dan juga individu. Individu dah kira. Pakej keluarga dah kira. Apa kita kena buat pada kedua-dua nilai ni? RM86 tolak dengan RM82. Yes. RM86 tolak RM82. Jadi berapa baki? RM4. Mana yang dapat dijimatkan ialah RM4 yang dia dapat jimatkan. RM4 Boleh? Boleh. Okay, next. Muka surat terakhir. Surat 50. Raja di bawah menunjukkan iklan program seminar UPSR. Tarikh ini, masa ini, yuran pendaftaran individu RM70. Kalau kumpulan, kumpulan tu mestilah lengkap 4 orang. Kalau 4 orang tu baru dikira kumpulan dan akan diberi diskaun RM10 bagi setiap 4 orang tu. Maknanya setiap 4 orang, setiap seorang daripada 4 orang tu akan layak mendapat diskaun 10%. Ini maksud flyers ni. Okey, kita pergi soalan A. Alias dan 3 orang rakannya mendaftar untuk program itu sebagai satu kumpulan. Cukup tak 4 orang? Cukup. Alias ada 3 orang lagi. Kalau gabungkan jadilah 4. Bermakna layaklah mereka dapat 10%. Soalan, berapakah jumlah bayaran yang dikenakan? Untuk
4 orang sekawan ni. Maksudnya, berapakah jumlah bayaran yang dikenakan? Okey, ayat matematik. Kelas? Dia dapat diskaun potongan 10%. Soalan tanya berapa jumlah bayaran. Maknanya berapa peratus yang dia kena bayar? 90%. Ya, jadi kita terus ambil peratus mengikut apa yang soalan tanya kita terus letak. Kalau soalan tanya jumlah bayaran, maknanya kita pakai 90%. Kalau soalan tanya berapakah jumlah diskaun yang dikenakan, baru kita letak 10%. Jadi 90/100 darab berapa? RM70 lah. Sebab dia daripada 100% RM70 tu, kalau kena bayar semua, maknanya kena bayar 100%, iaitu seorang kena bayar RM70. Tetapi dah lengkap 4 sekawan, maknanya dah lengkap satu kumpulan, mereka dapat diskaun ataupun potongan sebanyak 10%. Bermakna mereka hanya perlu bayar 90% sahaja daripada RM70 ni. Jadi, kita nak kira 90% daripada RM70, inilah pengiraannya. Tapi ini pengiraan untuk berapa orang ni? Untuk 4 orang ke untuk seorang yang ni? Seorang. Kita kena lengkapkan lagi ayat matematik kita. Apa nak buat? Macam mana nak sambung? Dengan 4. Jadi korang selesaikanlah ni. Selesaikan. Senang Tahu tak? Ada 2 sifar ni. Potong satu sini, satu sini. Okey. Potong, dah siap. Potong, dah siap. So, 9 darab 7. Berapa? 63. 63. Lepas tu 63 darab 4. Buat bentuk lazim lah di sebelah kanan. 63 darab 4. Tak buat unit pun tak apa. Yang penting kita masukkan jawapan akhir di bawah ayat matematik sertakan unit. Jadi berapa? RM252. Betul, RM252. Right. Boleh pergi soalan B? Boleh. Pihak penganjur menerima RM1,400 bagi penyertaan individu dan RM1,008 bagi penyertaan kumpulan. Berapa orang pesertakah yang mendaftar pada hari itu? So, kena buat 2 tajuk lah sebab pengiraan ini melibatkan 2 kumpulan iaitu individu dan juga penyertaan kumpulan. Letakkan individu dulu. Okay, individu. Okay, macam mana pengiraan untuk individu? Individu, jumlah penerimaan dia RM1,400. Maknanya dalam RM1,400 ni, berapa orang dah bayar? RM1,400 kena buat apa? Macam mana kita nak tahu dalam RM1,400 ni berapa orang individu yang dah bayar? Kena buat operasi bahagi. Bahagi berapa? Bahagi RM70. Ya betul. Kalau seorang individu kena bayar RM70. Jadi kita bahagikan jumlah wang di atas ini kepada RM70. Kita tengok dapat berapa. Hasilnya itulah mewakili bilangan orang yang bayar. Jadi potong. Senangnya ni potongkan. Potong. Sefe 7. Jadi dapat berapa ni? 20 orang. Potong 7 tinggal 1. Kemudian potong pula 14 tinggal 2. 2. Ada lagi satu sifar, potong sifar. Naikkan potong sifar, naikkan ke atas. Yes, jadi apa jawapan yang kita ni? 20 orang. 20 orang. 20 orang. Bukan RM20. Jadi 20 orang yang dah bayar. Setiap seorang tu bayar RM70. Awak boleh buat semakan. Awak boleh buat bentuk lazim.
20 darab RM70. Mesti dapat RM1,400. Okey, dah siap untuk individu. Seterusnya untuk kumpulan. Tajuk kumpulan. Okey, kumpulan. Cepat kelas. RM1,008 bahagi RM252. RM1,008 bahagi dengan RM252. okey, kenapa bahagi dengan RM252? Mana dapat ni? Sebab kita nak kira, bukan nak kira kumpulan tau. Dia tak tanya berapa kumpulankah yang telah mendaftar. Dia tanya berapa orang pesertakah yang mendaftar. Bermakna untuk kategori kumpulan pun, walaupun dia berkumpulan, kita kena kira mengikut individu setiap seorang dalam kumpulan tu. Dia memang dapat harga kumpulan, tapi setiap seorang dalam kumpulan tu kena bayar berapa. Kan kita dah kira tadi kat atas. RM63. Kita dah kira tadi kat atas. Seorang kena bayar RM63 untuk kategori kumpulan yang dapat diskaun 10%. Kan kita dah kira 90% darab RM70. Okey, kalau yang berkumpulan, setiap peserta dalam kumpulan tu, dia hanya perlu bayar 90%. 90% ni bukan RM70. 90% ni RM63. Jadi maksudnya dia dapat diskaun berapa ni? Potongan berapa? Berapa ringgit? 7. Ya, diorang dapat RM7. Yang berkumpulan dia dapat potongan RM7. Jadi dia tak perlu bayar RM70. Dia hanya perlu bayar berapa? RM63. Yes, RM63. Jadi kita letakkan per dengan 63. Ini perbezaan dia. Kalau individu tak cukup berkumpulan, dia kena bayar RM70. Tapi kalau yang datang ramai-ramai kawan-kawan, cukup 4 orang, seorang kena bayar RM63 sebab dapat diskaun 10%. So, macam mana kita nak selesaikan ni? RM63. Betul, kita akan pakai sifir 63. Sifir 63. Potong 1. Okey. Nak cepat dapat 1008. Ada 1008 ni di tempat ke berapa dalam sifir 63? Cara cepat kita boleh buat macam tadi, kita buat darab. 63 darab dengan berapa akan dapat 1008. Okey. 3 darab berapa? Ujungnya jadi 8. Kelas. Enam. 3 darab. Okey, cuba dulu. Kita cuba dulu 3 darab 6, 18. Jadi, 1 kat sini. Okey dah, cantik dah. 1, 8. 6 darab 6. 36. 20. 1. 37. 37. Patutnya kat sini 378. Jauh lagi nak dapat 1000. Ataupun kita boleh guna cara, kalau macam tu lambat, maknanya dia jawapannya mungkin belas-belas. Dalam kedudukan sifir dia belas-belas. Kalau dalam kedudukan sifir dia belas-belas, awak nampak macam jauh nak dapat, kita boleh potong sikit-sikit. Nampak 6, 3, 8. 8 ni macam mungkin 18 kot. 6 dengan 3. 6, 3, 18. So kita boleh guna sifir 3. Gunakan sifir 3 untuk potong kecilkan dulu pengangka dan penyebut. Potong 6 tinggal 2.
2. Potong 6 tinggal 2. Okey, kemudian potong pula 3 tinggal. 1. Potong 3 tinggal 1. Okey, kemudian kita pergi pula pada pengangka. Kita baca 10 dulu. Cari 10 dalam sifir 3. Potong 10. Tempat ke berapa kita nak letak atas ni? 3. 3. Okey, ada baki tak nak letak kat bawah ni? Ada. Okey, baki berapa? 1. Okey, baki 1 letak di bawah. Kemudian kita akan cantum 1 dengan sifar. Maksudnya 10. Ulang lagi. Tempat ke? 3. Baki pula 1. Ulang balik. Cantum 1 dengan 8. Jadi 18. Jadi berapa? 6. Okey, sekarang pecahan kita dah jadi. Awak boleh salin semula untuk nampak dengan lebih jelas lagi apa nak buat seterusnya ni. Nampak? So, pecahan kita dah makin kecil. Cepat, nak pakai sifir apa? 21 terus? Ke nak potong pakai sifir 3 lagi? Tak ada masalah. Nampak? 3, 3, 6. 3 dengan 6 ada sifir 6. Sifir 3. 21 ada tak dalam sifir 3? Ada. Potonglah. Kita pun boleh potong lagi pakai sifir 3. Potong 21. Tempatnya? 7. 7. Kemudian potong 3. Tempatnya 1. Sama juga lagi sebelah. Potong 3. Tempatnya 1. Kemudian potong pula 6. Tempatnya 2. So, sekarang dia ada macam-macam cara untuk selesaikan pengangka dengan penyebut tu. Ada orang boleh terus guna sifir 63. Dia tabah, dia cari satu-satu. Ada orang dia potong dulu kecil, terus potong 21. Macam tu. Tak kisah, asalkan pengangka dan penyebut tu kita bahagikan. Sampailah dalam bentuk termudah. Sekarang ni dia jadi apa? RM 112. Okey. Dah sampai tahap ini, kita pakailah sifir berapa? 7. Sifir 7. Potong 7, tinggal 1. Kemudian kita tengok kat sini 112. Kita potong dulu 11. Cari 11 dalam sifir 7. 1. Okey, baki. Baki nak tak bawah. 4 letak di bawah. Kemudian kita akan cantum 4 dengan 2, cantumkan. Cari 42 dalam sifir 7. 6. 6. So, jawapan kita ialah berapa kelas? 16. 16 orang. RM16 ke 16 orang? 16 orang. 16 orang. Jadi untuk individu 20 orang, untuk kumpulan 16 orang. Soalan tanya berapa orang pesertakah yang mendaftar pada hari itu? Perlu tak kita jumlahkan? Perlu. Jadi tajuk seterusnya korang letaklah jumlah 20 tambah 16 sama dengan 36 orang. okey? Dah? Dah. Okey, so saya nak terangkan, dah habis ya, yang kita punya tugasan minggu sebelum cuti tu. Tugasan baru awak, buku aktiviti, muka surat 51 hingga 56. Tengok 51 selak sekarang. 51, ada sistem 12 jam, sistem 24 jam. Nyatakan dalam angka, dalam perkataan. Okey,
nota yang cikgu bagi tu, set nota tu ada tak awak print? Ada. Ada. Boleh, ada yang belum, ada yang tak. Mana yang belum, boleh buka balik lah. Kena tengok dalam telefon lah. Mana yang dah tu boleh rujuk nota tu. Banyak maklumat semua lengkap dalam tu. Okey, muka surat 52, tengok muka surat 52. Itu mengira tempoh masa dalam jam dan minit. Okey, hanya melibatkan jam, minit. Okey, kita tengok pula muka surat 53. Muka surat 53 adalah mengira pengiraan tempoh juga, tapi dia mencari waktu mula ataupun waktu akhir. Bermakna tempoh dah diberi, lepas tu dia akan beri salah satu. Kalau dia beri waktu mula dengan tempoh, dia suruh cari waktu akhir lah. Kalau dia beri tempoh dengan waktu akhir, maknanya dia suruh cari waktu mula. Okey, macam mana nak cari nanti kejap lagi cikgu ajar. 54, tengok muka surat 54. Ini pula mengira tempoh dalam daripada bulan, tarikh bulan ke tarikh bulan seterusnya. Macam tu. Maknanya dia melibatkan hari dan bulan sahaja. Bagi muka surat 55 pula, dia tambah lagi, dia melibatkan satu lagi unit, iaitu melibatkan tahun. Jadi untuk muka surat 55, dia melibatkan tahun, bulan dan juga hari. Okey. Dan akhir sekali muka surat 56 adalah mengira tempoh masa. Ini biasalah mengira tempoh masa. Awak kena fahamkan soalan tu, mencari tempoh masa. Kalau nak cari tempoh masa, mestilah waktu akhir tolak waktu mula. Yang tu semua ada dalam notah. Dan bila cikgu dah tunjuk, cikgu dah tunjuk semua muka surat yang awak kena buat 51 hingga 56. Kita akan bincangkan jalan kerja yang sebetulnya pada kelas seterusnya. Tapi sebelum tu, sekarang pukul apa? Okey, kita ada 10 minit kot lagi. Sebelum tu cikgu nak terangkan sedikit lah. Okey. Sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Kalau sistem 12 jam, kita tahu dah dia macam biasa. Cara menulis angka dia mesti ada dua titik bertindih. Tapi kat sini pun sepatutnya dua titik bertindih, tapi dia letak satu je. Kalau ikut buku teks, kita kena letak dua titik bertindih. Dan juga kalau siang, kita panggil A titik M titik. Dan kalau malam ataupun petang, ya P titik M titik. Okey, kemudian untuk pukul, nampak ni, perhatikan jam. Kalau pukul 12 pagi. 12 pagi, maksudnya 12 tengah malam lah. Kalau dalam sistem 24 jam, cara menulis dia begini. Okey, untuk 12 PM ni, ataupun 12 tengah hari, cara menulis dalam sistem 24 jam begini. Jam 12. Okey, dan kalau kita perhatikan, patutnya kamu dah faham lah ni kan. Cikgu cuma buat ulangan je ni. Kalau katalah pukul 12 tengah hari. Lepas sejam selepas itu adalah pukul 1 petang. Pukul 1 petang kalau dalam sistem 12 jam ditulis sebagai 1, 2 titik bertindih sifar-sifar P titik M titik. Tapi kalau sistem 24 jam, kita tak letak 1 dah. Kita kena tambah 12 jam. Tambahkan 12 jam. Maknanya 12 tambah 1 jadi 13. Sebab tu dalam sistem 24 jam, selepas 12 tengah hari je, cara nak letakkan sistem 24 jam yang seterusnya tu, tambah je 12. Sini tambah 12. Katalah pukul 2 petang nak tulis dalam sistem 24 jam, tambah lagi 12. 12 tambah 2 kan 14. Sebab tu ditulis jam 14 sifar-sifar. Begitulah seterusnya. Okey, jelas tak kelas? Jelas. Okey, macam mana nak, awak boleh juga rujuk buku teks. Buku teks pun ada Sebelum menjawab soalan muka surat 51 tu, boleh rujuk buku teks ataupun nota yang cikgu sediakan. Okey, yang ni pula sistem, kita nak tengok perbezaan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Macam cikgu cakap tu lah.
Dalam sistem 12 jam, 2 titik bertindih, A titik M titik ataupun P titik M titik. Ni kalau petang kita pakai P titik M titik lah. Kalau sistem 24 jam kita tukarkan, letak tambahkan aja 12 pada unit jam, bukan pada minit. Pada jam ni kita tambah 12. 12 tambah 4 kan jadi 16. Sebab itulah jadi 16, 15. Dan pada sistem 24 jam, tidak ada titik pada angka-angka ni. Tak ada titik langsung, jangan letak. Dan mesti dimulai dengan perkataan jam. Okey? Ini yang diterangkan ni ada simbol 2 titik bertindih. Ni tak ada simbol 2 titik bertindih. Ditulis menggunakan 3 atau 4 digit. Okey? Yang ni ditulis menggunakan 4 digit. Ini wajib 4 digit. Okey? Rasanya ini kamu dah faham? Kita teruskan. Yang ini mengira tempoh masa dalam jam dan minit. Kalau dia suruh kira dari pukul 10.20 pagi hingga 6.55 petang. Maksudnya hari yang sama. Hari yang sama, syarat, tolong ingat pesanan cikgu ni. Cikgu nak cakap benda yang penting. Masa mencari tempoh masa, iaitu kita membuat operasi tolak. Kita tolakkan waktu akhir, tolak dengan waktu mula. Waktu akhir mesti di awal sebab angka dia lebih besar. Sebab itulah waktu akhir di atas. Kita letakkan susun di atas. Waktu mula ni mestilah nilai digit dia lebih kecil. Jadi kita letak di bawah. Sebelum awak susun dalam bentuk lazim, perlu tukar dulu kepada sistem 24 jam. Macam 10.20 pagi ni, sistem 24 jam dia jam 10.20. Yang ni tak ada dalam soalan. Yang ni kamu kena letak sendiri. Tukar sendiri. Ni pun tukar sendiri. Okey. 6.55 petang. Tambah aja 12 pada 6. 12 tambah 6 jadi 18. Jadi 18.55. Tukarkan dulu barulah boleh masukkan dalam bentuk lazim. Bila dah masuk dalam bentuk lazim, baru kita boleh kira, kita tengok minit. Jangan tolak satu-satu, jangan letak 5 tolak sifar. Kita kena baca keseluruhan dulu. Sebab ini bukannya operasi tolak yang melibatkan nombor bulat. Ini operasi tolak yang melibatkan unit minit. Jadi kita kena baca keseluruhan ni dulu. Kita tak boleh baca dia sebagai 5 minit aja. Kita kena baca sebagai 55 minit. Jadi 55 tolak 20, maknanya besar tolak kecil, bolehlah untuk kita tolak, tak perlu pinjam. Okey, dia jadi tolakkan macam biasalah. 5 tolak sifar 5, kemudian 5 tolak 2, 3. Yang ini pula 18 tolak 10 jadi 8. Jadi jawapan dia berapa kelas? Senyap je ni takut tidur. Cuba jawab. 8.35. Macam mana nak letak jawapan akhir ni? Tak elok-elok. Dia suruh cari apa ni? Mengira tempoh masa. Maknanya dia kata tempoh masa ni berapa lama? Bukannya kita letak 8.35 malam. 8.35 pagi. Bukannya dia nakkan waktu. Ini mengira tempoh masa. Berapa lama tempohnya ni? Daripada 10.20 pagi hingga 6.55 petang. Berapa lama? Contoh. Cikgu suka buat lawak sikit kalau bab-bab ni nak bagi senang murid faham kan. Contoh korang masuk toilet. Daripada pukul 10.20 pagi hingga 6.55 petang baru korang keluar. Berapa lama korang duduk dalam toilet tu? Itu kita panggil tempo. Jadi, apa jawapannya? 8 jam 35 minit. 8 jam. 35 minit. Dekat jam kan 8, jadi 8 jam dekat minit 35. 8 jam 35 minit. Faham tak? Jadi, dari tadi korang masuk toilet tu tadi, masuk toilet, start masuk 10.20 pagi, petang baru korang keluar, 6.55 petang. Kalau korang buat perangai macam tu, bermakna korang dah berada di dalam toilet selama 8 jam 35 minit. Apa buat dalam tu? Tak tahulah. Faham? Faham. Okey, kita pergi pula pada soalan 2. Ini juga masih
Ini juga masih mengira tempoh masa. Tapi tempoh masa yang diberikan dalam soalan ni dah memang dalam sistem 24 jam. Tak payahlah tukar. Sumbat je masuk dalam bentuk lazim. Bentuk lazim mesti macam ni. Mesti ada tiang, letaklah jam dan minit. Tiang T ni kena letak. Waktu akhir, letakkan di atas. Waktu mula, letakkan di bawah. Sekarang kita tengok. Sifar-sifar minit, tolak dengan 30 minit. Kecil tolak besar, boleh ke tak boleh? Tak boleh, jadi kena pinjam. Kena pinjam, jadi kita pinjam daripada jam ni. Daripada 15 jam, dah berkurang satu, dia menjadi 14 jam. Dan pada minit, dia akan jadi berapa? 10 ke? 10 minit? 60. Ha. 60. Sebab kita pinjam 1 jam. Yang kita pinjam itu adalah 1 jam. Apabila kita bawa kepada minit, kita kena tukarkan unit dia sebab dia nak masuk rumah minit ni. Jadi 60 minit. Sekarang dia tak jadi dah sifar-sifar, dia jadi 60. Barulah kita boleh mula menolak. Sifar tolak sifar, sifar. 6 tolak 3, 3. Kemudian dekat sini 14 tolak 8. Berapa 14 tolak 8? 6. Ya, 6. Dan jawapan kita, berapakah tempoh? Berapakah tempoh dari pukul 8.30 pagi hingga pukul berapa ni? Pukul berapa ni? 3. 3 petang. Berapakah tempoh daripada 8.30 pagi hingga pukul 3 petang? Jam 30 minit. Jam 30 minit. 6 jam 30 minit. Okey? Boleh pergi seterusnya? Kita ada sikit lagi ni. Berapa slide? Boleh. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga Dari dia suruh mencari, masih lagi tempoh masa. Mencari tempoh. Dari pukul 1.30 PM. PM ni apa? Petang. Hari Rabu. Hingga pukul 8.15 AM ni apa? Pagi ke? Malam. AM. Pagi. Pagi. Geram aku dengar sebut malam. 8.15 pagi. Hari Khamis. Bermakna soalan 3 ni cikgu nak tunjuk macam mana kita nak mencari tempoh masa jika melibatkan lebih daripada 1 hari. Sebab dia melibatkan hari keesokan ni, Rabu dan Khamis. Okey, caranya kita kena kira mengikut setiap hari dulu. Kira satu-satu hari. Mula kira hari Rabu. Kalau kira hari Rabu, waktu mula dia 1.30 PM, cikgu pesan mesti tukar masa kepada sistem 24 jam. Jadi, sistem 24 jam pukul 1.30 petang ialah jam 13.30. Jadi, tempoh masa untuk hari Rabu kita kena kira daripada pukul 1.30 petang hinggalah 24 ni. Jam 24 sifar-sifar ni maknanya pukul 12.30 malam. Kan, sampai ke hujung waktu Rabu tu. Jadi jam 13.30 hingga jam 24 ni awak boleh susun dalam bentuk lazim. Awak akan dapat 10 jam 30 minit. Faham tak? Faham. Okey, lepas dah kira hari Rabu baru pergi hari Khamis. Hari Khamis bermula waktu mulanya waktu hari yang baru. Hari Khamis kan maknanya bermula sifar-sifar. Okey, hingga jam 8.15 pagi. Hingga jam sifar 8.15. Jadi, senanglah yang ni kita nak kira. Dia bersamaan dengan 8 jam 15 minit. Faham tak? Faham. Barulah kita jumlahkan. Jumlahkan hari Rabu yang kita dapat, hari Khamis yang kita dapat, jumlahkan dalam bentuk lazim. Jadi, tempohnya semua ialah 18 jam 50 minit. Faham tak kelas? Faham. Okey. Seterusnya, yang ni yang mengira
waktu mula dan waktu akhir. Kira waktu mula, waktu akhir. Waktu akhir diberi jam 17.40 ataupun pukul 5.40 petang. Tempoh dia beri 4 jam 20 minit. Okey, berapakah waktu mulanya? Contoh maksudnya apa? Aiman mengulang kaji. Aiman tamat mengulang kaji pelajaran pada pukul 5.40 petang. Beliau mengulang kaji selama 4 jam 20 minit. Pada pukul berapakah beliau mula mengulang kaji? Inilah situasinya. Jadi cara dia ialah waktu akhir itu kita kena patah balik. Kita kena go back kan? Betul tak? Kalau ini waktu akhir, mula mestilah di depan. Jadi kalau kita nak cari waktu mula, berpandukan waktu akhir, kita kena go back. Kita kena patah balik. Patah balik. Betul tak? Kalau kita patah balik bermaksud operasi tolak. Jadi kalau nak cari waktu mula, waktu akhir kita kena tolakkan dengan tempoh. Ya, jadi kita dapatlah 13.20 bermakna jam 13.20 dalam sistem 24 jam. Kalau dalam sistem 12 jam ialah 1, 2 titik bertindih 20 P titik M titik. Faham tak kelas? Faham. Ini dalam perkataan kita tak nak kita nak dalam sistem sama ada menulis tu kena betul. Kamu boleh pilih antara sistem 24 jam ataupun sistem 12 jam. Okey. Contoh seterusnya masih lagi mencari waktu tetapi kali ini waktu akhir pula. Waktu mula diberi. Okey. Katalah mula. Yang ini akhir. Yang kita ketahui ialah waktu mula. Macam mana nak cari waktu akhir? Kita kena maju ke depan. Betul tak? Maju ke depan tu maksudnya operasi tambah. Okey. Jadi waktu mula kita kena tambahkan dengan tempoh. Baru kita dapat waktu akhir. Kita dapat pula waktu akhir ni bila kita jumlah, kita dapat 19 pada jam, 75 pada minit. Kalau dah minit tu dah lebih 60 macam biasalah kena tolak 60. Dan tambahkan 1 jam di kumpulan jam. Jadi dia akhirnya dia jadi 20 jam dan juga minit dia 15. Bermakna waktu akhir dia ialah, ni waktu akhir. Waktu akhir dia mesti dalam waktu lah, dalam masa. Dalam pukul berapa? Jangan pula buat dalam tempoh. Jangan pula awak buat 20 jam 15 minit. Sebab dia tanya waktu akhir. Waktu akhir maksudnya pukul berapa. Jadi ini dalam sistem 24 jam. Jam 20.15. Kalau dalam sistem 12 jam, dia adalah 8, 2 titik bertindih, 15, P titik, M titik. Jelas tak kelas? Jelas. Yes. Okey, seterusnya. Yang ni pula macam mana nak mencari, mengira tempoh yang melibatkan bulan dan hari. Okey, daripada 22 September hinggalah 16 November. Senang aja, mudah aja. Awak tukarkan aja tempoh yang akhir ni diletakkan di atas. November 11 jadi bulan dia ni 11, hari dia 16. Begitu juga dengan September. September ni waktu mula jadi kecil kan, dia lebih nilai dia lebih kurang. Jadi letak di bawah. September 9, hari dia 22. Setakat ni faham tak? Faham. Okey, cara nak pinjam. Kita tengok 16 tolak 22. Kecil tolak besar. Tak boleh. Bila kecil tolak besar, cara nak pinjam daripada bulan 11 ni, kita pinjam dia tinggal 10. Ini kena ingat cara dia ni. Ini macam biasalah. Kita pinjam je 1, jadi daripada 11 dia jadi 10 pada unit bulan. Dan
pada hari ni kita nak bawa berapa hari? Ini yang sedikit mengelirukan. Cara nak ingat, dia bukan jadi 16 dah. 16 nanti akan bertambah dengan kita tengok bergantung kepada berapa hari dalam bulan yang tinggal tu. Lepas kita potong tinggal 10 kan. So kita kena tengok dalam bulan 10 ada berapa hari. Sebab itu awak kena ingat berapa hari dalam bulan. Kalau bulan 10 tadi ada berapa hari? Ada 31 hari. Jadi 16 tadi kita kena tambah dengan 31. Jadi berapa? 47. 47 lah. Kita punya new number. Nombor yang baru. 47 baru tolak dengan 22. 7 tolak 2. 5. 4 tolak 2. 2. Bahagian bulan pula 10 tolak 9. 1. 1. Okey, setakat ni faham tak kelas? Faham. Dan kita ada satu lagi. Tutup kejap mikrofon. Kita ada satu lagi langkah yang sangat penting sebelum meletakkan jawapan akhir pada bahagian hari ini, wajib awak tambahkan dengan 1. Mana-mana soalan pun lepas dah dapat dah kira, ujung ni di tempat hari jangan buat di tempat bulan. Di unit hari lepas dah jumlah awak kena tambah 1. Kerana apa kita tambah 1? Kerana 16 hari ni kita kira daripada 16 hari bulan. Jadi nak masukkan sekali 16 hari bulan tu dalam pengiraan kita kena tambah 1. Ini dia punya macam formula dia. Mana-mana bentuk lazim pun kena tambahkan 1. Jadi jawapan akhir dia sebenarnya ialah berapakah tempoh daripada 22 September hingga 16 November? Tengok jawapan, pada bulan adalah 1, bermakna 1 bulan. 1 bulan. 26 hari. Ya, 25 ni tadi tambah 1 kan? Jadi 26 hari. Okey, jelas tak kelas? Jelas. Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Laju-laju sikit. Bila kita dah pinjam bulan, dia jadi 10 bulan. Jadi 16 ini kena tambahkan dengan berapa hari pada bulan yang tinggal. Bukan bulan 11, bukan bulan yang dipotong, tetapi mesti bulan yang ditinggal. Katalah kat sini 10, saya potong, dia tinggal 9 kan? Jadi 16 kena tambah dengan berapa hari dalam bulan 9. Itu perkara pertama yang awak kena ingat. Perkara kedua, lepas dah dapat jumlah hari, jangan lupa menambah 1. Jadi ada 2 langkah di sini yang penting, iaitu pertama pada menjumlahkan ataupun memilih berapa jumlah hari dalam bulan dan juga menambah 1 setelah menjumlahkan semua bilangan hari. Okey? Seterusnya. Inilah antara nota yang kamu kena ingat kalau nak buat soalan-soalan mengira tempoh tahun, bulan, hari ini. Awak kena ingat hari dalam bulan, semua-semua hari dalam bulan, dan juga awak kena ingat apabila kita pergi pada soalan ini pula. Soalan ini ialah mengira tempoh yang melibatkan tahun, bulan dan hari. Dia bertambah lebih panjang masanya sebab melibatkan perbezaan tahun. Kalau soalan yang melibatkan tahun, unit tahun ni, awak kena ingat pula jangan lupa juga untuk mengingat bulan pada bulan Februari. Sebab kadang-kadang dalam tempoh masa yang disuruh kira tu yang melibatkan tahun, bulan, hari tu ada melibatkan bulan. Jadi ada pula terlibat bulan Februari. Ada bulan Februari yang tahun genap, ada bulan Februari yang tahun ganjil. Jadi awak kena ingat nota yang ni pula. Untuk tahun genap, contohnya saya bagi 2000, tahun ganjil 2013. Kalau tahun genap 2000, contohnya 2020. Okey?
Kalau 2020, okey, sifar belakang ni dia genap kan. Jadi kalau tahun 2020 pada bulan Februari jumlahnya 29 hari. Kalau untuk tahun ganjil, 3, hujung sekali 3 kan ganjil. Jadi 2013 ni dikira ganjil, kita kena tengok tang mana ganjil dengan genapnya, iaitu pada nilai tempat SAR ni. Tengok pada nilai tempat SAR. Dia yang menentukan sama ada ganjil atau genap. Okey, kalau 3 ni ganjil 2013 bermaksud tahun ganjil, bermaksud Februari ada 28 hari. Jelas tak kelas? Jelas. Jelas. Okey. Jadi kita tengok ni contoh mengira tempoh yang melibatkan tahun, bulan dan hari ni. Kalau dia bermula 29 hari bulan November tahun 2014 hingga 21 Mac tahun 2023. Okey. Tahun yang di akhir tahun yang besar 2023 dia letakkan atas. Sekali dengan dia punya set bulan dengan set hari. Okey, kemudian tahun yang di awal semua setnya kita letakkan di sebelah bawah. Okey, kemudian kita nak kira, nak terus potong nak tolak. Kita tengok sini 21 tolak 29 tak boleh. Jadi kita akan pinjam kat sebelah. Pinjam 3 tinggal berapa kelas? Hello. 2. Okey, betul 2. Sikit lagi, ada dalam 4 minit lagi baru kita habis kelas ni. Okey. Jadi 21 hari dah tak ada dah nanti sebab 21 hari akan bertambah berapa kelas? $28. Okey, 21 hari akan bertambah dengan jumlah hari pada bulan yang tinggal. Sekarang bulan 2. Bulan 2 pun seksa juga kita nak fikir sebab kita kena buat pilihan antara 28 atau 29 hari. Siapa yang tentukan? Tahun pula yang tentukan. Tengok tahun, hujung sekali 3 ganjil. Kalau ganjil apa kelas tadi? Kalau ganjil? 28 hari. Ya, kalau ganjil 28 hari. Bermakna kita akan tambahkan 21 dengan 28. Okey, tambahkan dengan 28. Jadi berapa kelas? 21, 28? 49. 49 kat sini. Baru kita boleh mula tolak 9 tolak 9, sifar 4 tolak 2, 2. Kemudian pada bulan pula. Masalah pula pada bulan. 2 tolak 11. Macam mana nak buat? Jadi bulan kenalah pinjam dengan si tahun. Tahun ada 2023. Kita pinjam 1 je jadi. Jadi berapa? 2022. Jadi 2022. Okey. Kemudian masalah kat sini pula. Okey. 2 bulan ini kita akan tambah dengan berapa? Tambah 12. Dia tambah tak? Kita tak payah nak fikir. Sebab dia berbeza dengan bulan tadi. Sebab pada bulan, kalau hari ini kita nak tambah berapa, kita kena bergantung pada bulan yang tinggal kan. Sebab setiap bulan berbeza-beza harinya. Tapi antara tahun dan bulan, dia punya hubungan dia tetap. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi kita tak payah pening-pening fikir. Terus saja buat 2 tambah 12 jadi berapa kelas? 14. Jadi 14. Sekarang 14 tolak 11. Tinggal 3. 3. Kemudian tolakkan macam biasa lah. 22 tolak 2014. 2 tolak 4. Tak boleh. Pinjam. Jadi berapa ni? 2006. Ini dah keliru dah. Mana pula 2023? 2008. Apa pula 2008? Ini bayangkan RM2,022 tolak RM2,014. Takkanlah tinggal RM2,000 lebih juga. Geram cikgu ni. 8. Apa dia? 8. Jawapan ni ialah 8. Kan? 8. Jadi tempoh kita, apa dia jawapan akhir?
8 tahun 3 bulan 20 hari. 8 tahun 3 bulan 20 hari ke? 21 hari. Geram juga ni. Jangan lupa letakkan. Itu memang syarat dia. Kau jangan fikir kenapa, kau ingat aja. Cikgu kata lepas dah jumlahkan lagi, jangan lupa tambah 1. Jadi, 3 bulan 21 hari. Okey? Jelas kelas? Boleh? Boleh. Itu saja kita punya slide sampai situ saja sebenarnya. Bye-bye. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Kita lagi anak. Ada apa-apa? Tak jawab korang. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Jadi itu kerja sekolah ya. Buatlah kerja sekolah. Cuma cikgu nak pesan sebelum habis ni. Kerja TMK dengan kerja PK tu kau jangan tak buat. Buatlah. Hantar. Cikgu sentiasa semak. Okey? Kalau ada apa-apa soalan, nak tanya matematik ke atau mata pelajaran lain, awak boleh WhatsApp cikgu. Okey, itu saja kelas. Bye-bye. Kita jumpa lagi pada kelas seterusnya. Bye. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi cikgu. wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih, Bye-bye. cikgu. Sama-sama.